السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita tadabbur suratul Yasin, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan memasuki ayat yang keempat, dan kita cuba untuk lanjutkan lagi dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang kelima. Jadi kita lihat ayat yang keempat ini berada pada muka surat nombor 59. Tuan tengok muka surat nombor 59 bagi nota yang bercetak. Manakala dalam PDF ia berada pada slide yang ke-112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. على صراط مستقيم. Ayat yang keempat, cara kita nak memahaminya, maka kita kena merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya iaitu ayat yang ketiga, kita telah mengetahui akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah seorang daripada rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ayat yang keempat, kalau kita baca pada terjemahannya, Allah mengatakan yang Nabi SAW itu yang berada di atas siratim, jalan, bentuk jalan itu adalah mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Jadi ayat yang keempat ini berperanan menerangkan tentang kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, ayat yang keempat ini ayat yang Allah nak mengukuhkan bahawasanya kita tak perlu lagi nak ragu-ragu, kita tak perlu lagi curiga tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dalam ayat ini Allah mengukuhkan Nabi itu dia berada di atas jalan yang lurus. Dalam erti kata lain, Nabi ini dia apa yang dia sampaikan itu semua adalah dari Allah. Nabi dia hanya ikut sahaja jalan lurus yang telah Allah tetapkan. Sebab tu Islam ini dia bukanlah rekaan Nabi SAW. Agama ini adalah agama yang telah pun Allah tetapkan. Jalan yang Nabi ikut tu, jalan tu bukan jalan yang Nabi buat, tapi jalan tu jalan yang telah Allah dah buat dah jalan tu. Jadi Nabi hanya ikut. Sebab itu perkataan di atas itu menunjukkan bahawasanya Nabi ni dia ikut je jalan tu. Sebab jalan yang lurus itu telah Allah buat, Allah yang tentukan. Maka Nabi ini dia hanya ikut. Di atas, contoh, kalau kita menaiki tuan-tuan naik kereta api lah contoh. Kita naik ATS. Tuan-tuan duduk di atas. Kita hanya ikut apa? Ikutlah kereta api tu nak bawa ke mana. Kita tahulah pertama destinasi dia. Tapi kita hanya duduk di atas, maknanya kita ikut. Kita tu ikut je. Duduk saja. Jalan ikut sampai ke destinasi. Macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siratal mustaqim Allah telah tetapkan. Macam mana bentuknya? Maka Nabi ini dia hanya sampaikan apa yang telah Allah gariskan. Sebab itu kita belajar pada pagi semalam, kita kena benarkan apa yang Nabi sampaikan. Apa perintah yang kita kena taat, yang Nabi sampaikan, ia sebenarnya perintah itu perintah yang Allah tetapkan. Nabi hanya menyampaikan. Mana-mana larangan yang Allah larang untuk dibuat, Nabi sampaikan. Dalam hadis lain, kalau kita lihat pada hadis yang ada pada pengajaran, hadis ini kita boleh gunakan untuk mengukuhkan lagi makna ayat tadi itu. Nabi SAW, kalau kita baca dalam hadis ini ada pada pengajaran ayat, hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Nabi SAW dia kata pada kita begini, tidak ada mana-mana pun yang nak bawa kamu masuk ke dalam syurga, dan tidak ada mana-mana perkara yang boleh jauhkan kamu daripada api neraka. Semuanya telah dijelaskan kepada kamu. Maksudnya apa? Nabi ni dia ikut jalan loh. Jalan lurus yang Nabi dah ikut, sebenarnya jalan itu jalan yang membawa kita ke mana? Yang jalan yang membawa kita kepada syurga. Jalan itu jauhkan kita daripada api neraka. Jadi apa saja perkara yang bawa kita kepada jalan yang lurus, ada tujuan dia, Nabi telah terangkan. Nabi tak ada sembunyikan. Nabi tak pernah tokok tambah apa yang Allah minta sampaikan, Nabi tak pernah tambah. Nabi tak pernah juga kurangkan. Nabi tak pernah sembunyikan. Kalau kita lihat pada ayat yang keempat ni lagi, kalau kita nak perincikan lagi, jalan yang lurus ni, kalau kita sebut jalan, kalau kita sebut jalan ini dia tak dipanggil jalan, melainkan jalan tu dia akan membawa kepada destinasi. Jelas? Dalam bahasa Quran kalau sebut jalan, mesti jalan bawa kepada destinasi. Mesti ada hala tuju dia. Kalau jalan tak bawa kepada hala tuju, dia tak dipanggil jalan. Sebab itu hadis yang kita baca tadi itu, Siratal mustaqim, jalan yang Nabi telah ikut adalah jalan yang membawa kita kepada destinasi. Jalan apa? Jalan yang membawa kepada syurga. Jalan yang membawa kepada redha Allah. Nak sampai jalan nak sampai kepada jalan nak ke syurga, jalan tu jangan ikut jalan lain. Jangan cari jalan yang lain. Jalan itu jalan yang Nabi ikut. Sebab Nabi di atas jalan yang lurus. Maksudnya Nabi ni, hidup dia ni, dia ikut jalan tu akan membawa kepada syurga, membawa kepada redha Allah. Untuk jelaskan lagi, dalam Quran perkataan jalan dia ada dua kalimah boleh guna. Kadang-kadang Allah guna perkataan sirat. Kadang-kadang Allah guna perkataan as-sabil. Kita pernah dengar tak perkataan sabilillah? Orang kata sabilillah, jalan Allah. Jadi Quran ni kalau sebut jalan, dia boleh guna dua perkataan. Sama ada nak guna sirat ataupun dia nak guna sabil. Cuma bedanya adalah kalau Allah guna sirat ni dia tak boleh nak dipluralkan dia. Dia tak boleh nak dijamakkan jadi banyak. Dia tak ada perkataan yang boleh, okey, sirat ni kalau nak jamakkan dia, nak dipluralkan dia, tak boleh. Sirat lah. Tetapi kalau jalan, sabil, dia boleh
dijamakkan, dia boleh dijadikan sebagai bilangan banyak, iaitu subul. Kenapa jadi macam tu? Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, kalau kita baca dekat nota tu, ada ayat surah Al-An'am, ayat 153. Jumpa tak ayat dia tu? Dalam nota muka surat nombor 60, atas sekali tu. Slide nombor 114. Kan dalam surah Al-An'am ni tuan-tuan jumpa perkataan sirati mustaqimah. Lepas tu tuan-tuan jumpa perkataan as-subul. Jumpa tak? Wala tattabi'us subul. Jumpa perkataan sirati mustaqimah. Jumpa. Subul kat situ, subul adalah bilangan banyak bagi perkataan sabil. Kalau banyak, subul. Tetapi sirat, dia tak boleh nak dijamakkan. Sebab apa? Menunjukkan kepada kita bahawasanya jalan sirat mustaqim, dia hanya satu. Dia bukan dua, dia bukan tiga. Satu je jalan yang lurus tu. Kalaulah ditanya, macam mana kita boleh kata jalan yang lurus tu hanya satu? Antara kaedahnya, perkataan sirat tak boleh nak dijamakkan, dipluralkan bagi mana-mana perkataan. Tetapi kalau subul, dia kalau sabil, dia boleh dijamakkan, menunjukkan bahawasanya jalan yang lurus itu hanya satu. Tetapi jalan yang sesat, yang bengkang-bengkok, yang tak bawa kita kepada destinasi yang sebenar, dia banyak. Sebab tu tuan tengok dekat ayat 153 ni, Allah kata begini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah kata, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut jalanku yang lurus itu. Kemudian Allah kata, dan wala tattabi'us subul. Tengok perkataan subul tu. Subul tadi kita kata apa? Bilangan banyak bagi perkataan sabil. Allah kata, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan, kerana jalan-jalan itu memisahkan kamu daripada jalan Allah. Boleh faham tak? Maksudnya dalam hidup kita ni ada banyak jalan yang telah Allah jadikan. Tetapi jalan yang Allah minta kita ikut, satu je jalan tu. Jalan tu, jalan ni dipanggil apa istilah dia? Jalan yang lurus. Tetapi ada jalan yang tak lurus. Allah kata, jangan ikut jalan-jalan tu. Kalau kamu tak ikut jalan yang lurus tu, kamu ikut jalan yang ke kanan, kamu ikut jalan yang ke kiri, maka jalan-jalan itu dia akan bawa kamu jauh dari Allah. Jadi kalau kita nak sampai kepada Allah, nak masuk ke dalam syurga Allah, jalannya dah ada dah. Jadi jalan itu dia panggil jalan yang lurus. Kalau kita zaman kita kan banyak jalan kan. Jalan apa tu tak ikut? Tempat saya tu ada jalan baru, namanya SUKE. Suka dan duka lah. Jalan baru. Kita jalan lah. Malaysian Book of Record jalan tu. Jalan tu dia sangat kreatif lah. Tinggi jalan tu. Tuan jalan lah. Jalan kat rumah saya dekat dengan Duke. Macam tu juga kan. Ada banyak jalan. Tapi jalan dunia lah. Maknanya jalan nak pergi kepada Allah ni satu je. Jangan ikut jalan lain. Dan itu namanya jalan yang lurus. Jalan yang bawa kepada Allah ni, jalan itu telah Nabi ikut. Itu kata di atas jalan yang lurus. Maknanya Nabi dah ikut dah jalan tu. Jelas boleh tuan boleh faham Kalau kita tengok gambar rajah ni, gambar rajah yang Nabi buat anak panah, mula-mula panjang, anak panah yang panjang tu. Anak panah yang panjang tu itulah jalan yang lurus. Nabi lukis.
Nabi kata anak panah yang panjang ni, inilah jalan yang lurus. Lepas tu Nabi buat garis kat atas dia, kat kiri dia, dekat kanan dia tu. Nabi kata yang kiri kanan ni, inilah jalan yang bengkang bengkok, bukan jalan yang lurus. Okey, jalan. Jadi waktu kita baca surah Al-Fatihah tu, kita baca surah Al-Fatihah, kita duk minta kepada Allah, hidayahkanlah kami jalan yang lurus tu kan. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau pernah beri nikmat kepada mereka. Jadi kita dapat jawapan dah pagi ni. Jalan yang kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kita tu, sebenarnya jalan tu siapa pernah lalu? Siapa pernah ikut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah mengiktiraf Nabi itu ala siratin mustaqim. Secara tak langsung, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu manusia yang pernah mendapat nikmat. Kan ayat nombor 7 kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau pernah bagi nikmat kepada mereka. Salah seorang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat nikmat apa? Nikmat hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Okay. Ini bermakna kita tak perlu lagi ragu-ragu tentang apa yang Nabi sampaikan. Sebab tu kita sebut pengajaran semalam, ikut saja. Kalau kita ikut, pasti jalan itu jalan yang membawa kita kepada Allah. Siapa nak masuk syurga, jangan pilih jalan 2, jangan pilih jalan 3. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi dah duduk di atas jalan tu. Jangan ikut jalan lain. Okay, itu pesanan secara tidak langsung pada ayat yang nombor 4. Jadi apa pengajaran yang kita dapat belajar? Nombor 1, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah jalan yang lurus. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu. Apa dapat kita belajar? Apa saja Nabi sampaikan, apa saja Nabi bagi nasihat, Nabi perintah, Nabi larang kita buat, kita tak perlu ragu. Kita sepatutnya yakin. Sebab Allah mengiktiraf Nabi itu sudah berada di atas jalan yang lurus. Oleh kerana itulah Nabi nak bawa kita semua ikut macam jalan yang dia lalu. Okey. Kemudian kita lihat kepada tindakan. Tindakan apa yang kita kena buat? Tindakan dia sudah kita sedia maklum. Kalau apa yang Nabi bawa itu adalah jalan yang lurus, bawa kepada destinasi, bawa kita kepada Allah, maka kita kena berpegang teguh apa yang dibawa dengan sunnah Nabi, dengan petunjuk Nabi, dengan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata berpegang teguh? Kerana Nabi pernah pesan. Nabi kata, ke atas kamu semua ni mestilah hidup di atas sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Nabi kata, kamu hendaklah hidup di atas sunnahku dan sunnah khulafa aku yang 4 yang telah mendapat petunjuk, dan gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Nabi suruh gigit, maknanya pegang betul-betul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi pernah pesan dalam hadis dia yang lain, telah aku tinggalkan kamu 2 perkara, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi. Siapa pegang 2 tu, dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Siapa jauh dari Quran, dia jauh daripada bimbingan petunjuk Nabi SAW, kita bimbang dia telah keluar daripada jalan yang lurus. Okey, kita masuk ayat nombor 5 tuan-tuan puan. Ada 1 minit lagi. Dah 19 minit. Kita bacalah ayat dia saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
تنزيل العزيز الرحيم. Ayat yang kelima, Allah mengatakan diturunkan Al-Quran itu oleh Allah yang mempunyai sifat maha perkasa lagi maha mengasihani. Kenapa Allah sebut Quran itu turun dengan Dia yang maha perkasa, maha mengasihani? Kita akan kupas ayat yang kelima ini pada keesokan harinya, insya-Allah. Kita akan baca terlebih dahulu, besok kita akan perincikan dan kita akan lihat apa hubungan ayat yang kelima dengan ayat yang keempat. Moga-moga kita dapat manfaat pengisian kita pada pagi ini dan kita dah tahu apa yang kita perlu lakukan terhadap apa yang kita pelajari pada pagi ini. Moga Allah bagi berkat, Allah bagi rahmat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muskil sikit. Sirat tu macam jamak taksir kan, fi'al kan, rijal. Tak.